tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Ada satu perkongsian yang saya nak sampaikan kepada Anda. Ini adalah berkaitan dengan langkah Sheraton yang berlaku dulu, yang akhirnya menumbangkan kerajaan pada ketika itu. Sudah pasti beberapa watak di dalam langkah Sheraton yang menjadi ikon kepada langkah Sheraton, contohnya Azmin Ali, dan beberapa pemimpin yang lain lagi. Namun saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya Ahmad Zahid Hamidi pun ada membuat satu pengakuan melalui perkongsian daripada Syahabuddin bertarikh 10 Ogos. Pengakuan Zahid Hamidi hanya mengesahkan beliau mengkhianati Anwar. Apa yang kita boleh timbulkan persoalan di sini? Adakah langkah Sheraton yang dahulu pernah berlaku juga Zahid Hamidi, nama Zahid Hamidi menjadi salah satu dalangnya? Kata Zahid Hamidi, beliaulah dalang utama yang menggulingkan Tun Mahathir ketika itu bagi tujuan untuk menyelamatkan masa depan UMNO. Mungkinkah tulisan daripada Syahabuddin ini ataupun pengakuan Zahid Hamidi hanya mengesahkan beliau mengkhianati Anwar ini akan membawa kepada langkah Sheraton kedua ataupun langkah menggulingkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim? Adakah perkara ini boleh berlaku lagi? Dan kali ini Zahid Hamidi pula yang menjadi dalang utama. Jadi saudara-saudara, kalaulah Zahid Hamidi mengkhianati Anwar, membawa satu blok UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, adakah kerajaan perpaduan masih kekal sebagai kerajaan? Anwar Ibrahim masih kekal sebagai PM? Coba kita kira-kira, ada berapa kerusi parlimen di dalam kerajaan hari ini? Kalau ditolak dengan semua kerusi Barisan Nasional, itu pun kalau semua Barisan Nasional, semua ahli parlimen Barisan Nasional setuju untuk keluar daripada kerajaan. Andai kata kalau UMNO sahaja yang setuju, MCA dan MIC pula tidak setuju, bagaimana pula? Jadi saudara-saudara, kalau perkara ini akan menjadi satu kenyataan, adakah UMNO akan bergerak solo selepas ini? Ataupun UMNO akan menyertai Perikatan Nasional dan pada PRU16 ataupun sebelum PRU16 mereka akan tubuhkan kerajaan baru? Jadi itu menjadi persoalannya. Selepas Presiden PAS Hadi Awang sebelum ini, pada 22 Oktober 2022, mengaku beliaulah yang menggerakkan langkah Sheraton sehingga menjatuhkan PM ketika itu Tun Mahathir. Kini Presiden UMNO Ahmad Zahid pula membuat pengakuan yang sama. Tindakan luar biasa itu penting kerana Tun Mahathir pada waktu itu berhasrat mahu membatalkan pendaftaran UMNO. Saya tidak mahu mengia atau menafikan dakwaan Zahid Hamidi kerana watak utama yang diperkatakan ramai dalam peranan menjatuhkan kerajaan PH ketika itu, bahkan menjadi tajuk-tajuk berita dalam pelbagai media, masih lagi hidup ketika ini. Antaranya Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, dan Zahid. Ketika itu Azmin Ali ialah timbalan Presiden PKR. Antaranya ialah Azmin Ali, Hamzah, dan Zahid Arif. Ketika itu Azmin timbalan Presiden PKR, Hamzah pula mengetuai sekumpulan ahli-ahli parlimen UMNO yang menyertai bersatu demi mengukuhkan lagi kedudukan Tun M, manakala Zahid Muhammad Arif adalah setiausaha politik kepada Tun Mahathir. Merekalah watak yang memainkan peranan untuk terus mengekalkan Tun sebagai PM dan sekaligus menafikan Anwar sebagai pengganti Perdana Menteri sebagaimana yang dipersetujui dalam PH. Kenapa pada waktu itu beliau dan UMNO memberi sokongan kepada Muhyiddin sebagai PM? Kalaulah, katalah atas sikap husnuzon, kita bersetuju dengan pengakuan Zahid bahawa beliaulah dalang menjatuhkan Tun Mahathir. Ini adalah juga suatu bentuk pengakuan Zahid Hamidi sebenarnya yang adalah pengkhianat sebenar kepada Anwar. Bukankah di atas meja Muhyiddin sudah ada kertas cadangan untuk mengharamkan UMNO? Mungkin pada ketika ini
pengakuan Zaid Hamidi sebenarnya adalah pengkhianat sebenar kepada Anwar. Tapi mungkin pengakuan ini tidak lagi terpakai hari ini karena beliau bersama dengan Anwar di dalam kerajaan perpaduan. Itu pendapat saya secara pribadi. Dan di akhir tulisan daripada Syahabuddin, Anwar mungkin gembira dengan sokongan Zahid dan UMNO kepadanya karena ia akhirnya membolehkan beliau menjadi PM. Tapi satu pesanan kepada Anwar, dengan pelbagai kelicikan Presiden UMNO yang hanya diberi di NEE itu. Berhati-hatilah dengan senyuman Zahid Hamidi. Tidak mustahil selepas ini Anwar jadi mangsa sekali lagi, menurut Syahabuddin pada 10 Ogos. Jadi saudara-saudara, adakah Anwar Ibrahim perlu lebih berhati-hati dengan memecat Zahid Hamidi supaya beliau tidak ditikam belakang? Mungkin itu salah satu option. Jadi apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu berita duka cita yang dikongsikan melalui Malaysia Kini bertarikh 10 Ogos. Ini satu pemergian yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepimpinan politik dan terutamanya parti PAS di Malaysia. Saudara-saudara, dikongsikan bertarikh 10 Ogos berita duka cita ini, ulama Kedah Tuan Guru Awang Lanai meninggal dunia. Ulama Kedah Abdul Wahab Hasan atau lebih dikenali sebagai Tuan Guru Haji Awang Lanai meninggal dunia pada usia 86 tahun di rumahnya di Parit Panjang dekat Baling, kira-kira 3 petang tadi bertarikh 10 Ogos. Hal itu dimaklumkan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Datuk Ahmad Yahya menerusi hantaran di Facebook. Telah kembali ke Rahmatullah Tuan Guru Haji Awang Lanai sebentar tadi. Semoga ditempatkan bersama orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah, katanya. Menurut perkongsian itu, Allahyarham dilahirkan di kampung Tupai. Allahyarham dilahirkan di kampung Tupai. Dan perkara ini dimaklumkan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Datuk Ahmad Yahya menerusi hantaran di Facebook. Menurut perkongsian itu, Allahyarham dilahirkan di kampung Tupai, Sik dan merupakan cahaya mata kepada pasangan Haji Hasan Saman dan Haja Siti Halimah Mat Toha. Allahyarham mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Melayu Kampung Tupai sebelum menuntut ilmu agama di sekolah-sekolah pondok. Beliau telah membuka sekolah pondok Madrasah Tahzib An-Nufus pada 1988. Bagi saya ini pasti satu pemergian yang mengejutkan kepimpinan politik Malaysia. Dan sudah pasti pemergian ini ataupun berita duka cita ini turut dirasai oleh Presiden PAS Hadi Awang. Kerana beliau adalah sebagai Presiden PAS dan juga orang ramai menggelar Hadi Awang sebagai Tok Guru. Disahkan melalui artikel Malaysia Kini, ulama Kedah Tuan Guru Awang Lanai meninggal dunia. Kita berdoa supaya keluarga Allahyarham diberikan kekuatan untuk menempuhi waktu-waktu yang sukar ini. Bagi saya ini pasti satu pemergian yang mengejutkan kepimpinan politik di seluruh Malaysia. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.